Okay, apa khabar semua? Welcome to Sekolah Malaysia Channel. Okay, jangan lupa subscribe kami, Sekolah Malaysia. So hari ini kita ada seorang lagi tetamu jemputan. Siapa dia tu? Ini di sebelah saya ni. Nervous kan? Tak ada, Cik. Biasa-biasa je. Tapi sebelah Abang Lee lagi nervous. Macam lama tak jumpa baru je jumpa. Okay, di sebelah saya sekarang ni ialah sebenarnya Puan Nurul Najmin binti Amran. Okay, siapa Nurul Najmin binti Amran ni? Sebenarnya sepupu saya. Ya, betul, sepupu. Sepupu. Tapi kami ni rapat sebab kami sama-sama berada di Universiti Tazli punya kan. Tazli punya lah sangat kan. Daripada dulu lagi kan. Universiti sebab apa? Beli masa tu masuk jadi training lecturer. Masa training tu Min masa tu final year student kan? Belum lagi. Tengah buat intern ke something like that kan? Sebelum intern rasanya. Sebelum intern kan? Lepas tu Min pergi buat intern. Lepas tu beli balik daripada training. Lepas tu masa tu boleh jadi FYP coordinator korang kot. Yes, kan? Betul kan? Saya baik tak jadi supervisor kan. Okay, so topik hari ni kita nak bincang. Sebenarnya kita ada benda yang special kita nak bincang dengan Min ni. Sebab Min ni dia ada special, orang kata apa, benda special dia nak share dengan kita kan. Selain pada tajaan produk Amway dia ni. Okay, lepas tu Min sebenarnya Najmin ni dia tak bawa, cuma dia tak bawa je suami dia. Dia sebenarnya hari ni kita akan bincang pasal topik kahwin campur. Min ni dia sebenarnya dia kahwin dengan Min introduce sikit lah suami Min ni. Introduce suami lah. Introduce suami Min dengan Min sendiri lah. Alright, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertamanya saya mengucapkan terima kasih kepada Abang Lee dan juga tim Sekolah Malaysia. Sebab dapat jemput saya pada hari ini. Dan memang sangat-sangat excited sebenarnya. Kan? Sebab first kali tengok background very very nice kan. Dan pula memang something yang new for me. Dan alhamdulillah, then tonight I'm going to share something interesting topic lah about kahwin campur kan. So introduce myself dulu. Nama Nurul Najmin binti Amran. Graduate dari Universiti Petronas. Dan suami saya sebenarnya adalah bangsa Iraq. Dekat area spesifiknya Baghdad lah. So kalau biasa tengok cerita Aladdin tu tahulah. Cerita Aladdin 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 kan Baghdad kan. Yes. So rumah yang kotak-kotak semua macam tu lah. Kotak-kotak macam tu lah. Kalau macam tu lah. Yes, correct. Tak ada bumbung. Memang nice the place. Lepas tu boleh naik rooftop lah. Naik rooftop, dan kalau nak lepak ke atas ke letak kerusi ke tak kapet ke pun boleh. Ya. Dia hujan selalu jarang. Memang sebab panas kan. Tapi Min pernah pergi sekali lepas 8 tahun kahwin kot. Berapa lama Min pergi tu? Almost 2 weeks. So actually yalah, masa first time nak pergi tu, dalam fikiran kita rasa macam ibarat padang terkukur lah. Sebab kita tengok berita macam mana keadaan dekat Iraq kan. But then when we reach there, actually okey je sebenarnya. Nice, kan? Sama je, I think macam orang cerita pasal macam contoh Palestin kan, kena bom semua tu kan. Tapi actually dia orang kata dia tak adalah, kita dengar macam benda tu memang apa ni kan, tapi bila dia kata kat sana they live a life lah macam tu. Dia ada kehidupan dia orang memang kan. Ada kehidupan. Memang ada certain tempat tu yang memang ada kesan daripada letupan masa perang Iraq dulu kan. But then actually ada je shopping mall. Besar je shopping mall. Shopping mall dia jual apa? Macam shopping mall tempat area Malaysia. Macam-macam everything yang macam dekat dalam shop lot yang kita nampak branded punya. Ada lah. Memang ada. Cuma bila nak masuk shopping mall tu ibarat macam kita, dia punya security tu tinggi lah, ketat lah. Sebab dia punya tentera memang keliling. Dan lepas tu bila nak masuk shopping mall tu, dia check lah daripada atas ke bawah lah. Macam kita nak masuk airport lah. Nanti kan? Kita kena ambil gambar Baghdad sikit. Kita kena letak dekat dalam video ni. Lepas tu kita kena letak gambar suami dia. Kan. Okay. So sekarang ni
Okay, Min dah kahwin berapa lama dah sekarang? Okay, Alhamdulillah 31 Julai yang lepas adalah kita punya anniversary yang ke-11. Oh. That's very long way to go kan. Rasa tiba macam 11 dah. Masa mula-mula tu masa macam mampu ke kan. Sebab apa tau? Sebab sebelum kahwin pun actually banyak kata-kata orang dah cakap macam-macam kan. Yalah, kahwin campur ni kan. Yes kan. Tapi tu jodoh semua tu kan. Itu jodoh. Saya tak expect pun. Abang ni lagi tahu. Cerita lama kan. Okay. Abli dah tahu tapi orang lain tak tahu. Jadi Min kena cerita macam mana sebenarnya Min jumpa dengan Metem. Nama suami Min ialah Metem Kamal Abbas. Okay. Yes, okay. Metem tu nama dia, Kamal tu nama ayah dia, Abbas tu nama atuknya. Jadi bila digabungkan, ada orang Arab memang dia pergabungkan nama ayah, datuk, nenek sekali. Lepas tu kalau dia write macam first name, middle name, last name, macam mana dia letak? Selalunya Al-Adli tu is considered orang punya surname. Dia ada Al-Adli belakang tu. Tapi kalau dia letak first name dia? Metem je lah. Metem, then Metem Al-Adli lah. Metem Al-Adli lah. Kalau Kamal Abbas yang letak kat mana? Usually macam dia memang akan letak lah untuk formal punya nama lah. Memang Metem Kamal Abbas Al-Adli. Dia letak. Dia kan kalau kita isi borang kan ada first name, middle name, surname kan. Kat mana dia isi nama tu? Metem and then Kamal Abbas dekat tengah. Dan Al-Adli. Okay. Kan. So nak jadikan cerita macam mana jumpa. Saya tak expect pun. Kita pun yelah masa kat universiti pun tak terfikir pun nak berkenalan dengan orang asing. Bagi kita orang luar tu macam kawan kan. Cuma kita seronok nak tahu pasal budaya dia kan. Dan sebelum jumpa dia sebenarnya ada beberapa orang lagi approach. Tiba-tiba je kan ada hostel sangat kan. Okay. So sebab kita fikir maybe kita memang akan kahwin orang Melayu, memang orang Malaysia kan. Dan bila kita dikelilingi oleh ramai kawan-kawan dari luar, contohnya macam Pakistan, Ethiopia, banyak lagi lah waktu tu kan. Dan during that time, masa sebelum Metem approach, sebenarnya dah ada dah orang Algeria approach me. Min ni exotic. Tapi memang betul sebab waktu tu kan bila datang orang untuk approach Algeria, and then lepas tu datang pula Somalia, and then after that Utopia, Christian Utopia, then ada one Pakistan. Then antara nama-nama dia baru Metem. Friendly kot. Kita tak expect. Mungkin orang suka cara kita bercakap dengan mereka, macam mana kita entertain mereka dekat Malaysia. Mungkin diorang rasa selamat kot kan. Dan untuk Metem ni pula kenalnya sebab waktu tu memang ada laptop kena curi. Memang hilang. Laptop Min letak dalam kereta. Dan keluar sekejap je, tiba-tiba bila balik tengok. Ni masih dekat dalam kampus? No, waktu tu kat luar. Okay. Dekat luar dan parking sekejap je. Dan bila balik tengok tingkap pecah. Dan during that time memang dah tahulah laptop hilang kan. So masa tu memang dah tak ada apalah nak buat writing ke, nak buat research ke, tak ada. Then roommate pula dari masa tu tak ada Dropbox lagi kan? Aduh, habis-habis gitu je habis kan. Gitu tak ada kan. Kita pula memang tak sempat nak buat backup apa semua. Even yang kelakarnya letak external hard disk pun dalam bag laptop sekali. So bila kena curi tu habis lah kan. Then yelah kadang-kadang setiap ujian tu ada hikmah kan. Roommate bila kata tak apa, dia punya kawan meja depan dia ada laptop, ada PC. Apa kata you guna dia punya PC? Nanti I minta izin. Lepas tu roommate ni dari Thailand lah kan. Then apa nama dia tak? Surina. Okay, Surina. Surina kalau anda mendengar. Surina memang selalulah alhamdulillah lah setiap doa masih kontak. Setiap doa tu sentiasalah doakan untuk dia sebab dia adalah one of our orang kata perantara lah untuk berjumpa kan. Then masa pergi sana tu bulan Ramadan lah. Nak pinjam PC tu, dan itulah first time jumpa Metem. Jadi orang ini maksudkan dia Metem lah. Meja depan tu lah orang Metem lah kan? Meja depan Min betul? Tak, meja depan roommate. Meja depan roommate. Kan, sebab roommate dia offer, dia kata meja depan dia ada kawan yang ada PC dan ada laptop. Dia memang selalu pakai laptop. PC dia tu siapa-siapa boleh pakai. So Min pun pakailah PC dia. Masa buat PC, guna PC tu Metem kat sebelah, kat meja sebelah ni.
Then masa dah tiba-tiba dia bawa pula cerita. Sebab lama dah 11 tahun 12 tahun dulu kan. Teringat lagi teringat balik kan. Tapi ingat dia pakai baju warna kuning. Bila tanya dia balik, do you still remember what clothes that you wore last time? Dia kata no I remember, it's a yellow colour. Oh is it? Orang perempuan kan dia tengok detail kan. Then dah lama dah buat kerja tu, tiba rehat set, dia yang mulakan perbualan. Dia tanya apa dia kata Malaysia is a Muslim country. Yes, correct. Okay, sebab first masa dia nak apply Malaysia ni, dia ingat Malaysia ni agama main dia adalah Buddha. Oh iya? Ya, sebab mungkin banyak gambar-gambar Cina ke macam tu lah kan. Okay. Then first dia sampai Malaysia, dia sampai ke Times Square lah. Dia masuk shopping mall Times Square. Dia nampak pokok Christmas besar tinggi. Dan dia pelik lah. Tu tempat favourite dia kan? Oh ya kan. Tempat favourite dia lah, sebab itulah tempat yang pertama dia main. Dia book hotel kat depan Times Square. Mall situlah dia selalu pergi. Kan. Dan masa tu dia datang tu masa bulan 12 lah. Dan waktu tu musim Christmas kan. Dan dia nampak lah pokok Christmas tinggi. Sampai mencecah bangunan dia punya ni. Dia pergi tempat lain pun sama. Sebab dia sebelum datang Malaysia ni, dia duduk dekat UK, London. Dan dia stay there for 3 years. For quite sometimes kan. Dia mana? Dia kata dia pernah duduk dekat area Shepherd Bush ke apa. Ya kot. Then dia dengan atuk dia kan, dia kata? Tak. Dia duduk asing. Okay. Atuk dia lain. Dia lain. Kan. Then I'm not sure, sebab dia kata masa duduk sana dia tak pernah nampak pokok Christmas sebesar ni di London. Di London. Okay. Is that correct? Yalah kot semua letak pokok Christmas dalam rumah. Yang kecil kan. So dia kat situ dia wonder. Dia kata if is a Malaysia ni Muslim country, so kenapa pokok Christmas ni besar kan? Then waktu tu lah Najim start perbualan. Dia kata actually Malaysia ni kita ada pelbagai kaum. Kita ada India, kita ada Cina, kita ada Melayu. Jadi kita banyak lagi kaum. Dan yes, antara memang Melayu majority, but at the same time Cina pun ramai. Dan usually shopping mall ni memang owner dia selalunya Chinese lah. Dan maybe during that time lah memang orang letak pokok Christmas. Yalah, tu you came at wrong time lah. Kan. Then actually itu adalah antara perbualan yang pertama yang kita orang start, yang kita orang discuss benda yang serius tak. Bukannya discuss macam how are you, you stay where, macam tu tak. Dia terus topik berkenaan dengan agama, berkenaan dengan kaum, and he wants to know more. Then kita nampak macam benda tu serius lah. Almost 1 hour ni juga. Macam ni tau, ayat-ayat cinta bercerita. Ya dah. Tapi memang waktu tu filem tu tak keluar lagi kan. Tapi bila nak dekat keluar tu, waktu tu nak dekat dengan kahwin, tarikh kahwin. Tiba-tiba waktu tu feeling lah. Tiba-tiba dah ada idea nak campak bunga ros lah, nak pakai pudar lah kan. So itulah ceritanya yang macam first kita orang communicate dan tak pernah nampak benda tu sebagai benda yang serius lah. Tapi it's nice topic lah masa bercakap dengan dia. Then after that berapa bulan habis tu? Actually yelah, saya jarang jumpa lah. Sebab Najmi pun actually lagi selesa saja kalau buat dekat tempat yang yelah, sebab actually Najmi pun ada juga bilik research yang memang ada PC. Cuma malam tu kita nak pergi tempat research open tu lah. dia gelap kan. Jadi bila malam, bila keperluan, baru Najim pergi dekat department dia tu. Then actually tak serius, tiba-tiba je masa dalam bilik tu Surina lah bagi tahu. Actually I nak bagi tahu sesuatu, ada someone nak minta sampaikan. So dalam hati tu siapa, tapi saya tak terfikir pun dia sebab berapa kali jumpa dan topik pun topik yang serius kan. Waktu tu fikir orang lain lah kan. Sebab Angelia mana ke orang. Actually during that time pun kawan Metem yang duduk sebelah dengan Metem, Somalian, actually dia message mi personal ke macam tu lah. So during that time masa Surina cakap tu, mi fikir Somalia tau. Tapi itulah masalah, yang Somalia tu ada 2 orang anak. Itu memang dicek awal lah kan. Dan bila Surina bagi tahu tu, harap-harap orang Somalia tu tak faham betul cakap dia. Tapi Metem kenal sebab itu adalah one of his best friend. I see. Then
during that time masa Surina bagi tahu tu memang thinking Somalia, sebab Somalia tu bagi tahu sebelum Surina cakap kan. Then after that bila Surina bagi tahu midterm, so nampaknya macam terus terkejut lah. So it mean dia betul-betul serius nak perkenalan. Dan kalau okey memang minta kisah. Min pada masa tu memang maksudnya memang dah redha lah kalau dia kata macam tak, sebab masa tu memang tak terfikir, even though ada ramai yang datang nak approach, tak terfikir pun sebab bagi kita kahwin campur tu bukan untuk Min. Kan? So tapi niat dia tu betul-betul nak kahwin. Kan? Betul-betul nak kahwin. Dan dia cakap lagi 2 minggu mak dia nak datang. Mak dia datang bukanlah nak jumpa, mak dia datang memang itu tarikh mak dia datang ke Malaysia kan, nak jumpa anak dia. So dia kata bila mak nak datang, why not? Boleh jumpa sekali and during that time boleh buat engagement. Macam kata biar betul kan. Tiba-tiba je kan. Kita pun tak ready, mindset kita pun waktu tu kahwin campur apa benda semua kan. Lepas tu kita rasa macam lawa ke aku ni macam tu kan. Sebab kita orang Iraq ni kan cantik, hidung mancung. Sebab ada kawan Iraq pun perempuan kan kata ni kau jodoh dengan dia pun boleh Iraq dengan Iraq kan, tapi kenapa dia pilih Malaysia kan. Then tapi dia bagi tahu dia kahwin bukan disebabkan appearance ke apa benda ke, tapi dia nampak cara kita bawa Islam tu macam mana. Itu yang dia rasa tertarik. Itu yang dia bagi tahu lah dalam message kan. Then after that dia bagi tahu pada Pak Lang, Mak Lang kan. Pak Lang abang dia kata ingatkan macam ada objection ke apa benda kan. Terus kata buat solat istiarah. Kalau betul solat istiarah tu orang kata bagi rasa close, rasa boleh terima, itulah pilihan kan. Ayah tak ada masalah. Then buat solat istiarah. Then at the same time hak lain yang lain-lain tu bila Min tengok yang mana nampak lebih, orang kata lebih beriman sikit lah kan. Bila kita cakap berkenaan Islam semua tu nampak yang midterm ni lebih pandai respon. Dan dia pun banyak bagi kata-kata, orang kata ayat Quran semua tu. So during that time Min rasa Min senang dengan midterm. Min senang dengan midterm. Dan Najmin pun setuju untuk ni lah engage during masa mak dia datang. So during that time memang dalam tempoh masa terima tu lagi 2 minggu mak dia datang. I see. Memang yelah kita rasa macam agak kelang kabut, tapi actually agak smooth lah. Abang Lee pun masa tu pun minta jadi wakil kan. Wakil pada midterm, tapi Abang Lee bagi tahu Abang Lee tak sesuai sebab Abang Lee ni family belah kita. Biar orang lain yang jadi wakil kan. Tak tahu siapa nak jadi wakil orang Melayu, wakilkan kepada orang Iraq ni kan. So last kali kan minta Ustaz Nuri kan. Ustaz Nuri. Sebab Ustaz Nuri satu dia dah lama dekat Iraq, dia pun belajar kat Iraq dan dia pun boleh communicate Iraq. Faham budaya orang Iraq. So sebelum nak engage tu memang Ustaz Nuri lah banyak komunikasi dengan midterm semua. So itulah orang kata perjalanan pertama lah bagaimana yang jumpa dia dengan serious topik and end up kahwin. Engage and then kahwin. Daripada engagement dengan kahwin tu berapa lama? Kalau ikutkan memang nak cepat dia kata. Sebab yelah untuk budaya dia once bila dah suka tu terus kahwin. Kalau kahwin yang tak ada walimah dulu pun tak apa dia kata. Sebab selalunya macam budaya mereka kau nikah then buat walimah after 1 year or 2 years after that. Tapi sebab budaya kita kan once bila kahwin nak kena ada kenduri semua ada kenduri semua kan. Kan nanti lain fitnah dia kan. So ambil masa around 7 months lah. Decided macam dah bertunang tu then sebelum Ramadan lah kami decide. Yalah sebab dia jadi dekat Masjid UTP kan. Dan during that time lah ada H1N1. I can't remember. Forgot. Tapi masa time tu kita dah start pakai mask ada kan? Kena pakai mask dah. Tak kan. So kahwin dekat Masjid UTP lah, nikah kat Masjid UTP and then end up di Ipoh. Lepas tu Min lepas berapa tahun lepas tu baru dapat anak pertama? Anak pertama after 4 tahun. Tapi masa tu memang PJJ ke ataupun duduk sekali? Duduk sekali di Seri Iskandar. Kat Seri Iskandar. So masa tu dia buat PhD pula ke? Saya sambung terus kan? Dia buat PhD. Masa di Iskandar tu belum dapat kerja lah. Memang dia study and then end up
lepas kahwin tu pun actually So Yasmin dilahirkan di hospital Ipoh. Hospital Ipoh. Oh, okey. Yang Yusof di Ampang. Tapi waktu tu bukan duduk kat Ampang. Bukan duduk kat KL. Masih di Perak. Tapi masa Yusof tu sebab nak melawat mak dekat hospital Ampang. Terberanak sekali. Masuk sekali hospital. Nak pergi melawat mak, dan sekali kita pun masuk sekali bersalin kat situ. Tapi cukup bulan lah. 1 week lah before due. Okay. Kan. Jalan lagi sempat. Kan. Okay, so sekarang ni anak-anak Min ada 2 orang. Yasmin dengan Yusof. Yasmin umur? Yasmin 7 tahun. 7 tahun. Dan Yusof 5 tahun. 5 tahun. Okay. Tapi sebelum kita masuk ke anak-anak tu Min tu, how do you actually maneuver throughout the macam communication, berbahasa, lepas tu dari segi makanan, budaya, culture, semua tu. Okay. 1 tahun pertama perkahwinan adalah ujian yang sangat-sangat besar. Sebab kita tak kenal dia sangat, dan lepas tu kita tak tahu budaya dia, dan dia pula dari mazhab yang berbeza dengan kita. Dan memang banyak benda lah yang ya, betul. Hak ni bukanlah kita, sebab kita sendiri kata no, you kena buat macam ni, you kena buat macam ni, you kena everything, you kena makan ni, you kena ni everything kan. During that time macam once you dah kahwin orang Malaysia, you kena follow Malaysia punya culture lah, everything kan. So contoh pertama sekali ialah ujian pertama sekali, actually ialah benda tu bukanlah benda besar pun, tapi kita dah praktikkan macam masa macam solat, katalah solat subuh. Cedok kunut kan. Beli pun untuk cedok kunut. Yalah, sebab kita di sekolah dia ajar solat kunut, doa kunut kan. Then dia imam, kita ikut, tak baca doa kunut lah. Kan. Then kita pun buatlah sujud sahwi kan. Kan. So bagi tahulah, kita kena buat doa kunut. Kan. Tapi yalah, waktu tu kita pun masih nak mengenali daripada mazhab yang beza, dan benda tu sebenarnya hukum furuk je, hukum yang orang kata bukan benda yang besar, bukan isu yang besar kan. Dan actually sebenarnya kita boleh menerima apa-apa perbezaan as long as benda tu bukan lari pada akidah kan. Dan banyaklah juga macam yalah, macam kita macam nak kata I don't know if I have to talk this or not. Macam keluarga Mak Metem ni family dia Syiah. Okay. So Metem dia memang dari kecil dia suka mencari. Dia cuba mencari yang mana sehati dengan dia, dekat dengan dia, dia akan buat. Macam yalah, macam solat Jumaat dia buat macam biasa. Dia bukannya, sebab banyak dia tak ikut, maksudnya dia tak ikut Syiah lah benda ni. Tapi actually kalau kita belajar pasal benda ni, sebab the first year tu memang I learn a lot about Syiah. So macam Syiah pun actually rupanya banyak dia punya pembahagian. Ada yang terlampau ekstrim. Ekstrim tu memang dah lari pada akidah kan. Dan bila Najib mengenali keluarga mereka kan, mak ayah dia okey je. Actually solat pun macam biasa. Praktis macam biasa je lah. Biasa je. Cuma yelah, dari segi dia punya tu lebih kepada macam Ali, kepada Ali sikit. Tapi bagi mereka Muhammad tetap Rasulullah yang terakhir. Cuma mereka tu lebih sayangkan kepada Ali macam tu. Dan bila Najmin pergi ke Baghdad kan, actually jumpa dengan family mereka, gathering, boleh duduk sekali, Syiah and Sunni. And even Najmin pun boleh masuk masjid Syiah, masjid Sunni, which is, and then solat pun sama je praktis. Yes, kan. So Min kata it mean that sometimes people perception kat luar tu kan, mereka mengapi-apikan yang buatkan Islam tu suka bergaduh. So end up sebenarnya kita pergi ke tempat tu yang memang 50% Sunni, 50% Syiah, mereka hidup dalam keadaan yang majmuk. Dalam keadaan yang mesra, boleh duduk sekali, boleh bincang sekali, kan. That's all je, kan. Tu yang kadang Min kata, itulah masa first year tu bagaimana Metem dia ikut macam kita, cuma kadang-kadang tu ada argument tu macam ni, macam tu. So end up alhamdulillah, bila kami dapat bertahan dalam setahun tu, survive. Kami banyak bertolak ansur dari segi budaya dia, dari segi makan dia, macam dia tak boleh makan pedas. So mula-mula kita suka nak masak, bagi dia masak. Apa ni, makan nasi lemak.
Tapi end up masak sambal, dia masuk hospital, terkejut. So benda tu yang buatkan kita banyak tolak ansur. Okay, tak apa, kalau dia tak boleh makan pedas, jangan paksa. Sebab dia tak dipraktikkan untuk makan pedas. Kan? So everything lah, maksudnya 1 tahun tu adalah tempoh percubaan macam mana kami nak bertahan. So Alhamdulillah tahun kedua tu dah mula okey, dah boleh faham walaupun kami berlainan bangsa. Tapi praktis kami pun, praktis seharian kami normal, okey kan. Dia dah jadi Melayu sikit ke macam mana? Itulah nak kata Melayu. Sampai sekarang dah 11 tahun dah kahwin ni. 11 tahun kan. Well, yelah durian boleh makan, kan. What else? Kain pelikat pernah pakai sekali tapi dia kata takut terjatuh, kan. So dia tak prefer lah kain pelikat, dia pakai jubah lagi Dia lebih prefer pakai jubah lah, kan. Lepas tu kalau Min pula dah jadi Arab lagi kan macam mana? Tak ada. Kita masih kita, kan. Tak adalah terikut sangat, kan. So yelah, tak ada apa pun beza. Bagi Min, bila dah berkahwin campur ni, actually kita kita jangan pandang pada perbezaan. So Min selalu communicate dengan dia English. Dia dah faham bahasa Melayu tak? Dia boleh faham, tapi cuma dia nak reply tu kurang sikit. Sebab yelah bila kita kata hak ni Bangla duduk 6 bulan dah fasih. Tapi sebab kita faham lah dia punya environment berbeza. Yelah. Dia pun banyak dalam kerja dia pun daily work pakai English. Student pun dia cakap English, kan. So everything pun memang dekat UTP cakap English. Jadi itulah mungkin ada certain word tu dia memang faham. Kalau kita mengumpat pun dia faham. Cuma kadang-kadang dia nak reply tu. Kan dia tak pandai nak susun satu ayat yang penuh. Kan? Dia tak cakap lagi lah jangan membawang ke apa kan. Jangan dia tak ada membawang. Belum lagi. Kita kena bagi tahulah jangan onion. Onion saya. Lepas tu so now berbalik kepada anak-anak Min. Anak Min ada 2 orang. Yasmin 7 tahun, Yusof tadi 5. Yusof 5 tahun. 2 je. 2 sahaja setakat ni. Okey. Insya-Allah. Alright. So macam mana Min dengan Metem ni membesarkan anak-anak? Maksudnya maksudnya awal-awal tu promise dulu ke okay this is the way how we are going to build nurture, educate our children ke, ataupun membesarkan anak-anak macam ni ke, ataupun macam let's try mix ke, ataupun memang ada kaedah tertentu ke macam mana? Okay, so far kami ni tak adalah strict sangat lah. Sebab kita pun just follow je the flow, kan. Ikut je macam budak-budak lain. Cuma yelah macam Metem, mungkin dia agak menitik beratkan jugalah education. Sebab ayah dia pun seorang pensyarah. Jadi dia pun tahu macam mana ayah dia didik dia masa kecil. Sangat strict. Same goes jugalah, actually dia pun nak strict jugalah pada anak-anak dia, kan. Dan dia pun memang antara orang kalau nak mencari sekolah pun he try to find the best, kan. Dan kadang-kadang yelah tengok dia yang paling pening kepala. Dia survey, okey tak sekolah tu, okey tak sekolah ni, kan. Dia yang cari dia try tanya all the information tu dalam cikgu dia macam mana, environment, everything semualah, kan. Yelah, tapi whatever it is pun berbalik semula lah pada what is our objective lah untuk hantar anak-anak ke sekolah the best, kan. The most important is yalah macam Min masa anak-anak dah masuk sekolah rendah ni, especially Yasmin lah darjah 1, memang Metem pun dah ada di Perak. Memang kehidupan kami pun berhubungan jarak jauh lah, seminggu sekali jumpa. Kejap Min, kita break kejap.